Betul. Jadi mereka pun berpecah belah. Bila mereka berpecah belah, mereka tubuhkan parti-parti baru. Mereka tubuhkan gabungan-gabungan baru. Sebab tu orang ni tuan-tuan tengok banyak sangat gabungan. Kan? Ada Pakatan Harapan Kencin, ada Gerakan Tanah Air Pujawang, ada Parti Muda, lepas tu ada lagi hak baru ni, Perikatan Nasional, kan? Tapi kalau kita tengok betul-betul, walaupun gabungan ni banyak, tapi yang mengasaskan gabungan ni orang yang sama saja, iaitu Mahathir dan Muhyiddin. Yang menubuhkan PH, Mahathir Muhyiddin. Yang tubuhkan GTA, Mahathir. Yang tubuhkan Perikatan Nasional, Mahathir. Yang tubuhkan Parti Pejuang, Mahathir. Yang tubuhkan Parti Muda, Syed Saddiq. Kan? Jadi kan, sama saja. Kan? Itu bermaksud mereka menggunakan kaedah divide, rule and conquer. Nah, divide rule and conquer. Nampak jelas? Kan? Tujuan apa? Biasalah tuan-tuan. Kan? Nak mengelakkan kalah teruk di peti undi. Kan? Takut Barisan Nasional ni dapat tutut dalam pilihan raya. Dan mereka tahu kan, berkaji. Nah, kekuatan Barisan Nasional kat mana? Adakah kepada PBRS? Adakah kepada MCA atau MRC? Oh tak, dia kata. Kekuatan Barisan Nasional ni terletak kepada orang Melayu dan Bumi Putera. Di formula untuk kalahkan Barisan Nasional, mereka kena pecahkan undi Melayu dan Bumi Putera. Full stop. Kita tengok GTA kan, Gabungan Tanah Air Pujawang Tun Mahdi. Kan, parti tu berteraskan apa? 100% Melayu Bumi Putera. Mereka langsung kan, tak sasarkan kepada kerusi-kerusi kawasan China ataupun India. Mereka hanya akan bertanding di kawasan majoriti Melayu dan Bumi. 120 kerusi Parlimen kawasan Melayu dan Bumi. Dan ratusan kerusi DUN kawasan Melayu dan Bumi yang majoriti. Nampak? Kenapa dia buat macam tu? Nak pecahkan undi Melayu dan Bumi. Kan? Perikatan Nasional. Kan? Sasaran mereka ni undi siapa mereka nak ni? Sama juga macam GTA. Kan? Kepada Melayu dan Bumi. Mana tujuan dia sama, nak pecahkan undi Melayu dan Bumi. Okey. Kan? Mana nampak tak? Dan kalau kita ni lari dari masalah. Okey, UMNO ni ada masalah sebenarnya. Masalah ciptaan Mahathir dan Muhyiddin kepada UMNO. Kan? Mahathir dan Muhyiddin kan dah branding UMNO ni sebagai parti rasuah, parti pencuri, parti perompak, kleptokrasi. Dia orang yang branding tu. Mana masalah yang ada dalam UMNO ni ciptaan Mahathir dan Muhyiddin. Jadi kalau kita ni tak istiqamah, kalau kita ni tidak pegang perjuangan Abata, bermakna mungkin kita akan rasa bahawa UMNO ni ada masalah. Masalah dia rasuah. Siapa kata? Mahathir dengan Muhyiddin kata. Lepas tu mereka akan kukuhkan hujah mereka tu. Mereka kata, tengok ramai tokoh-tokoh UMNO yang sedang melalui perjalanan perbicaraan di dalam berbagai-bagai jenis mahkamah. Jadi mereka pun ambil keputusan, kita kena lari dari masalah. Bila sahaja tuan-tuan mereka fikir kita kena lari dari masalah, apa mereka akan buat? Kalau ahli parlimen tu jadi kata, kalau wakil rakyat DUN tu ada yang dikata, kan? Kalau ahli biasa ni ada yang akan berhijrah keluar, kan? Menggunakan perkataan hijrah. Sebenarnya mereka lari dari masalah yang dicipta Mahathir dan Muhyiddin kepada UMNO. Dan bila mereka lari dari masalah, mereka pergi mana? Mereka masuk perangkap yang dibuat oleh Mahathir dan Muhyiddin. Kan? Ada yang masuk perangkap Pakatan Harapan, ada yang masuk perangkap Perikatan Nasional Bersatu, ada yang masuk perangkap GTA, Gerakan Tanah Air. Dan adakah itu akan menyelesaikan masalah? Adakah apa yang mereka buat itu akan mewujudkan kestabilan politik atau mendominankan kuasa politik Melayu dan Bumi? Ada tak? Sebenarnya mereka bukan menyelesaikan masalah, kan?
mereka akan menambah masalah. Itulah yang terjadi di pilihan raya ke-14. Sebab ramai yang berfikiran UMNO ni parti rasuah, jadi kita akan lari dari masalah dengan mengikut perpecahan yang Mahathir Mohiuddin buat. Sama juga konsep strategi untuk pilihan raya ke-15. Mereka masih menggunakan kaedah pilihan raya ke-14, cuma dinaik taraf. Kalau dulu mereka menyatukan semua parti-parti pembangkang ni atas satu perjuangan yang sama, satu logo yang sama, satu manifesto yang sama, satu pentas yang sama, atas satu tujuan saja, nak mengalahkan UMNO Barisan Nasional. Konsep pilihan raya ke-14. Untuk konsep strategi pilihan raya ke-15, mereka berpecah. Daripada Pakatan Harapan, mereka berpecah, tubuhkan GTA dan juga Perikatan Nasional. Atas tujuan yang sama juga. Nak orang Melayu ni lari daripada masalah. Kalau saya tak jelaskan benda ni, mungkin orang tak nampak. Mungkin ada pihak, aku kena tinggalkan UMNO Barisan Nasional sebab UMNO ni ada masalah. Masalah tu Mahathir Mohiuddin yang cerita. Okey. Bila dia lari saja, dia akan masuk perangkap GTA, PH ataupun Perikatan Nasional. Bukan hanya individu yang kadang-kadang lari dengan masalah ni. Ada juga parti. Contoh parti PAS. Masa kita kalah dulu, PAS ni berkawan dengan kita. Berkawan dengan air mata, tuan. Berkawan dengan air mata. Hebat tau. Kau tengok kepada perjanjian mufakat nasional ketika dilakukan di PWTC ataupun WTC ni, World Trade Center ni, kita nampak jelas bahawa ikatan mufakat nasional ni akan sampai mati. Sebab nampak keikhlasan dia, nampak air matanya dan nampak kesyukuran bagi kedua-dua belah pihak. Rupanya panas tak sampai ke petang, taufan di tengah hari. PAS pun dia lari dari masalah. PAS pun termakan fitnah yang dimainkan Mahathir dan Mohiuddin kepada UMNO ni. Di PAS pun lari meninggalkan UMNO dan duduk dalam Perikatan Nasional. Adakah tindakan PAS tu betul? Adakah tindakan PAS tu menyelesaikan masalah, atau secara tak langsung PAS telah mencipta masalah yang baru? Dia mencipta masalah yang baru. Kita yang di dasar ni, akar umbi UMNO, akar umbi PAS, akar umbi penyokong UMNO, akar umbi penyokong PAS ni, dahulunya istiqamah atas satu perjuangan yang sama, penyatuan ummah. Betul? Tuan nampak di siri PRK yang berlaku lebih kurang 7. Tuan nampak pada waktu tu biru dan hijau bersama dalam perjuangan untuk menyelamatkan negara dari terus dikuasai oleh puak-puak yang jahat ni.